Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, InsyaAllah kita sambung pelajaran kita bagi madah pendidikan Islam tahun 6 di bawah bidang akidah, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah sifat basar. Allah wajib bersifat dengan sifat basar. Minggu lepas kita dah mengaji tentang sifat sama Allah Ta'ala, sifat maha mendengar Allah Ta'ala terhadap setiap perkara, sama ada bunyi yang kuat ataupun bunyi yang tersembunyi ataupun bisikan hati. Hari ini kita akan teruskan dengan sifat sama Allah Ta'ala. Maksud sifat sama, Allah maha melihat. Maksud sifat basar, Allah maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Allah maha melihat setiap perkara. Allah boleh melihat setiap perkara, sama ada perkara tersebut secara jelas, nyata atau terang. Kemudian sama ada perkara itu tersembunyi. Jadi Allah maha melihat. Tak boleh ada yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama tok guru dia tafsir sifat basar ni, dia tafsir sifat basar ini dengan maksud pelihat. Dia tak tafsir makna dengan mendengar. Sebab mendengar bukanlah sifat melihat, bukanlah sifat melihat adalah kata kerja. Jadi sifat adalah melihat, pelihat. Kemudian pendengaran ataupun penglihatan, bukan pendengaran, penglihatan Allah berbeza dengan makhluk, kerana Allah tidak memerlukan deria penglihatan. Allah tak perlukan deria penglihatan. Berbeza dengan kita makhluk. Kita makhluk perlukan deria penglihatan, iaitu mata. Kalau sakit mata kena pergi berubat mata. Jadi Allah tak perlukan sesuatu deria ataupun alat untuk melihat. Allah melihat dengan sifat basar Allah Ta'ala. Apa hukum kita beriman dengan sifat basar Allah? Hukum dia adalah wajib. Berdosa kita mengingkari Allah tidak bersifat dengan sifat basar. Kemudian Allah melihat
setiap perkara walaupun tersembunyi. Sembunyi pilah macam mana pun Allah boleh melihat tanpa ada halangan dan tanpa menggunakan panca indera, tanpa menggunakan dera ataupun alat penglihatan. Seterusnya pelajar sekalian, dalil naqli Allah bersifat dengan sifat basar. Ustaz lupa nak tukar perkataan tu, bukan sama', perkataan basar. Dalil daripada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, yakni apa-apa yang tidak kelihatan pada keduanya, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi perkataan basirun di situ membawa maksud Allah melihat segala apa yang makhluk ataupun hamba dia kerjakan. Seterusnya pelajar sekalian, dalil aqli. Dalil akal Allah bersifat dengan sifat basar. Di sini juga Ustaz lupa tukar. Jadi basar, sifat basar. Ini macam sifat sama juga, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Allah Tuhan mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan, kemuliaan. Allah tak boleh ada kecacatan, Allah tak boleh ada kekurangan. Jadi dari logik akal kita yang sihat ni mustahilah Allah ni ada kekurangan, Allah ada kecacatan. Jadi mustahil pada akal Allah ini tidak boleh melihat. Jadi wajib pada akal kita, Allah ni Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yang mempunyai sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Mestilah Allah boleh melihat dengan sifat basar. Seterusnya yang terakhir, apakah kesan kita meyakini Allah bersifat basar? Yang pertama, kita akan berusaha melipat gandakan amalan, sebab Allah Maha melihat. Allah boleh melihat apa yang hamba dia kerjakan. Yang kedua, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Allah boleh tengok apa yang hamba dia buat. Jadi mestinya seharusnya kita ni akan berasa diperhatikan. Jadi kita akan berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Yang ketiga, sentiasa memelihara akhlak. Yang keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Dan yang kelima, hidup dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah beberapa perkara penting yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita dah tahu pengertian sifat basar. Allah Maha melihat segala sesuatu, sama ada benda yang nyata, jelas ataupun tersembunyi. Kemudian hukum beriman dengan sifat basar Allah, hukum dia adalah wajib. Kemudian kita dah mengaji dan dalil naqli daripada Al-Quran. Kemudian dalil aqli, Allah wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mustahil Allah ada kekurangan dan kecacatan. Dan yang terakhir tadi kita bincangkan tentang kesan meyakini Allah bersifat dengan sifat basar. Ada 5 kesan yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi itulah yang dapat kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit penerangan daripada Ustaz untuk kamu semua dapat memberi pencerahan. Jika ada masalah ataupun persoalan, boleh terus hubungi Ustaz, boleh bertanya. Jadi
pelajaran kita ini kamu boleh berujuk dalam buku teks muka surat 75 hingga 79 di bawah tajuk Basar Sifat, Basar Allah Maha Melihat. Wala'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.